Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prediction Kedah versus Selangor penentuan ke Asia. Untuk perlawanan malam ni, saya memohon kepada fan-fan Kedah yang berhampiran boleh untuk dapatkan tiket dan memberi sokongan kepada pasukan Kedah pada perlawanan ni. Sebab apa? Sebab perlawanan ni adalah the battle final untuk pasukan Kedah lah. Sekiranya Kedah menang pada perlawanan ni, maka peluang ke Asia akan terbuka dan ditentukan dalam perlawanan terakhir, iaitu perlawanan antara Kedah versus Sabah dan juga PDRM versus Selangor. Tetapi sekiranya Kedah kalah pada perlawanan ni, maka peluang Kedah untuk ke Asia akan tertutup lah. Jadi ini adalah perlawanan yang melibatkan pasukan Kedah dan masa depan pasukan Kedah untuk ke Asia pada season hadapan untuk beraksi dalam ACL 2. Jadi untuk fan-fan Kedah boleh penuhkan stadium. Malam ni lah nak tunjukkan sokongan orang kata apa terakhir di Stadium Darul Aman pada season kali ni, sebab lawan Sabah nanti dah dekat away. So tunggu apa lagi, belilah tiket dan bagilah sokongan kepada pasukan Kedah. Baiklah, sebelum buat prediction, mari kita cerita sikit tentang kelebihan ataupun kekurangan kedua-dua pasukan. Baiklah, daripada segi game plan ataupun daripada segi corak permainan, kedua-dua pasukan sebenarnya boleh dikatakan lebih kurang sama in term of tactical ataupun corak permainan. Kalau lihat di bahagian pertahanan, Selangor dan juga Kedah, kedua-duanya suka bermain dengan defensive line yang tinggi, dan persamaan kedua-dua pasukan ni akan senang kena counter dengan pasukan yang ada kelebihan daripada segi counter attack lah. Jadi apabila main dengan defensive line tinggi, maka kelebihan untuk pasukan lawan counter attack tu tinggi. Jadi kedua-dua pasukan juga bila bertemu dengan Kelantan pada season kali ni, kedua-dua pasukan dibolosi kan. Jadi benda tu agak orang kata apa, menunjukkan kelemahan di bahagian pertahanan in term of bermain dalam highline. Pasukan Selangor dibarisi oleh Syarul Nazim dan juga Safwan Baharudin atau Haris Haikal fit dengan Safwan Baharudin. Kedua-dua centre back pasukan Selangor ni in term of defensive ketika set pieces mereka sangat bagus, sebab boleh dikatakan Safwan banyak memenangi aerial duel dan menyelamatkan hantaran-hantaran untuk blok crossing-crossing yang dilakukan oleh pihak lawan sepanjang dia kembali kepada Selangor lah. Dan defensive line pasukan Safwan defensive line ketika menyerang, Safwan juga boleh dikatakan yang lead command. Dan dalam dari segi attacking the ball waktu set pieces pun, Syarul Nazim, Haris Haikal atau Safwan Baharudin ada kelebihan untuk menanduk masuk ke dalam gawang berbanding Kedah. Kedah boleh dikatakan defensive line mereka tinggi, tetapi in term of nak defend aerial duel, nak attack ataupun nak join the attack waktu set pieces agak kurang. Tetapi kelebihan untuk Kedah, mereka ada Boyan Siga yang boleh dikatakan antara pemain-pemain Selangor dan juga pemain Kedah. Boyan Siga adalah seorang centre back yang boleh dikatakan ada keupayaan untuk jadi ball carrier lah bagi pasukan Kedah, membantu dalam fasa build up. Dan kalau kita lihat, kedua-dua pasukan juga bermain dalam back four, iaitu Syarul Nazim, Safwan Baharudin, Quinton Cheng dan juga Fazli Mazlan. Untuk Kedah, Arif Farhan, Boyan Siga, Akmal Zahir dan juga Wan Amir Rafiq. Cumanya perbezaan antara dua-dua pasukan, Kedah lebih suka untuk mengguna Arif Farhan sebagai inverted fullback. Bermaksud Arif Farhan akan masuk ke tengah untuk membantu single pivot Kedah, iaitu sama ada Moses Atede ataupun Wan Amirul Hisham, untuk membentuk double pivot di situlah untuk bagi protection kepada kawasan tengah Kedah, dan juga senang untuk Kedah bertahan sekiranya berlaku situasi counter attack. Dan Kedah akan push Wan Amirul Rafiq untuk naik lebih tinggi dari segi buat supporting play dan juga overlap untuk membantu Hidalgo dan membentuk combination dengan Hidalgo di bahagian kanan. Manakala untuk Selangor, untuk mereka punya backline, Quinton Cheng akan diguna dalam fasa menyerang, lebih kepada sama macam Amir Rafiq. So kedua-dua pasukan ada persamaan yang mana mereka akan utilize mereka punya right back untuk memberi supporting play dan juga buat overlap untuk bertindak dalam fasa menyerang. Dan di bahagian kiri, Fazli Mazlan pun banyak kali boleh dikatakan lebih kepada inverted. Cumanya a few games before this, Fazli Mazlan banyak buat overlap juga. Cumanya dia agak kurang untuk naik lebih tinggi lah, tetapi dia lebih kepada kawasan half space, lebih kurang sama macam Arif Farhan. So boleh dikatakan backline
kedua-dua pasukan lebih kurang sama daripada segi corak permainan. Untuk bahagian tengah, kalau kita lihat tengah kedua-dua pasukan guna single pivot, sama ada Moses Atede ataupun untuk pasukan Selangor adalah Alex, dan yang mana boleh dikatakan kelebihan antara kedua-dua player ni, Moses boleh bertindak sebagai deep lying playmaker, bermaksud dengan hantaran-hantaran jauh dia dengan vision yang bagus, passing accuracy yang tepat, dia boleh untuk penetrate dengan hantaran-hantaran long ball ke bahagian hadapan. Dan kelebihan daripada Moses juga, kalau ada bola terbiah dalam situasi corner kick ataupun situasi ketika menyerang, dia ada shooting range yang bagus. Berbanding dengan Alex lebih kepada pembentukan untuk kestabilan bahagian tengah pasukan Selangor daripada segi attacking dan juga defensif. Yang mana Alex ni dia akan bertindak untuk bawa bola lebih tinggi, dan dia punya passing dan juga vision pun memang sangat menarik, tetapi dia punya passing dengan vision dia banyak melakukan true passing berbanding dengan long ball, bermaksud hantaran-hantaran rendah dia sangat berbahaya, dan dia ada credibility untuk join the attack dan juga melakukan larian-larian, orang kata apa, take man running dan sebagainya untuk exploit ruang kosong pasukan lawan dan melakukan percubaan. Tetapi in term of finishing ataupun execution, Alex adalah kurang sikit lah kan. Tetapi untuk tengah yang lain iaitu Orozco dan juga Nur Rawabdeh lebih kepada kestabilan bahagian tengah untuk connect between Alex dan juga Orozco, dan Orozco adalah the key player dekat bahagian tengah pasukan Selangor untuk bertindak lebih kepada orang yang buat game. So benda tu yang membantu Selangor untuk ada dimensi yang bagus dalam fasa menyerang, terutamanya di zon 14. Manakala Kedah ada Odd, tapi Odd lebih more to bahagian left untuk support Partiban, dan Kedah ada Amerbek juga yang bertindak sebagai attacking midfielder. Tetapi peranan Amerbek kat sinilah perbezaannya dengan Orozco, iaitu Amerbek lebih suka untuk join the attack dan bertindak lebih kepada second striker. Bermaksud dia bertindak dalam, orang kata apa, istilah dia adalah shadow striker lah, sentiasa membayangi kedudukan Ifedayo ataupun memberi support kepada Ifedayo. Jadi Amerbek dia akan join the attack di bahagian kanan, sama ada dia masuk untuk membantu Hidalgo dan juga Afiq di bahagian kanan half space, ataupun dia akan masuk ke dalam D-box untuk menambah bilangan players pasukan Kedah di dalam kotak penalti untuk receive the ball daripada bahagian kanan pasukan Kedah yang cross. Jadi di bahagian tengah tu memang boleh dikatakan a bit different game style lah untuk kedua-dua pasukan. Tetapi untuk front three kedua-dua pasukan boleh dikatakan memang agak stabil. Di bahagian kanan Kedah ada Hidalgo memang key player untuk pasukan Kedah. Tanpa Hidalgo, Kedah mungkin tak boleh nak buat something yang lebih baik daripada segi penetration dan juga daripada segi attacking wise. Begitu juga dengan Selangor, mereka lebih mengharapkan kepada Faisal Halim yang bermain di kanan untuk beat dan juga melakukan running dan juga support kepada Aaron Devell. Cumanya Aaron Develle dan juga Faisal Halim, mereka kemungkinan akan selalu switch side lah. Kadang-kadang Aaron ke bahagian kanan, Faisal Halim more to central kan. Jadi benda tu akan switch juga. Dan untuk Selangor juga, di bahagian kiri adalah Mukari Ajmal. Jadi Mukari dia bukannya typical winger macam Faisal Halim, dia lebih kepada wide playmaker. So kadang-kadang boleh switch side, kadang-kadang Faisal di kiri, Mukari masuk ke kanan, dan kadang-kadang Mukari ke tengah, Faisal ke kiri dan Aaron ke kanan dan sebagainya lah. Jadi flexibility di bahagian hadapan pasukan Selangor juga akan memberi ancaman. Untuk Aaron memang daripada segi finishing dan juga goal record bagus, tapi kadang-kadang dia tak boleh nak sudahkan peluang-peluang yang mudah lah kan. Dari segi teknik dia bagus, cumanya daripada segi work rate dan sebagainya dia agak kurang lah kan. Jadi untuk Kedah, bahagian kiri ada Partiban more to direct play. So lebih kepada Kedah untuk masuk ke dalam kotak penalti dan sebagainya akan guna Partiban lebih direct lah. Dan Ifedayo lebih sesuai untuk diguna pakai dalam sistem target man. Jadi Ifedayo dalam kawasan kotak penalti dia akan lebih berbahaya lah. Cumanya dalam beberapa game untuk Kedah, Ifedayo season ni dia sebenarnya dalam kotak penalti tidaklah terlalu efisien kan. Dia banyak juga terlepas hantaran-hantaran yang dilakukan dengan baik, dia punya challenge ball dan sebagainya. Cumanya daripada segi goal rate ataupun ratio ni, sebuah gol untuk season ni not bad lah untuk seorang striker. Cumanya dia perlu perbaiki lagi lah. Tetapi bila dia drop lebih deeper, kalau Amerbek tak main, maka dalam kawasan attacking Kedah kan, terutamanya di dalam D-box memang tak ada siapa. So Ifedayo dia kena kurangkan untuk drop deeper atau bermain dengan wide lah. Jadi kedua-dua pasukan lebih katakan seimbang dan ada peluang. Prediction saya mestilah Kedah menang 1-0. Okay, Assalamualaikum.